أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita semua masih lagi dapat bertemu di pagi yang mulia hari ini, hari Selasa bersamaan 1 Disember tahun 2020 di dalam Zoom untuk majlis perasmian Minggu Pecutan Hafazan M-Taqwas tahun 2020 secara online. Yang dihormati lagi dikasihi Ustaz Dr. Haji Ahmad Zaki bin Abdul Latif selaku Mudir M-Taqwas. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Adam bin Muhammad Adnan selaku Ketua Muallim M-Taqwas. Para AJK, para ibu bapa, para asatizah dan pelajar-pelajar M-Taqwas yang dikasihi sekalian. Sekali lagi selamat datang semua ke majlis perasmian Minggu Pecutan Hafazan M-Taqwas tahun 2020. Bagi memberkati majlis pada pagi ini, dijemput adik Idham Dharif bin Jeffrey Iskandar untuk mengalunkan ayat suci Al-Quran. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih diucapkan kepada adik Idham Dharif. Seterusnya dijemput Ustaz Muhammad Adam bin Muhammad Adnan selaku Ketua Muallim untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam ruangan Zoom. Terima kasih kepada Ustaz Irfan selaku pengerusi majlis dan juga Ustazah Atiyah selaku pengarah program Minggu Pecutan Hafazan M-Taqwas bagi tahun 2020. Dan juga tidak dilupakan yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Ahmad Zaki bin Abdul Latif, Tuan Mudir M-Taqwas, para asatizah dan juga seluruh pelajar-pelajar, banin dan banat yang disayangi sekalian. Jadi alhamdulillah pada pagi ini iaitu merupakan hari kedua program Minggu Pecutan Hafazan M-Taqwas ataupun lebih dikenali sebagai MPH. MPH. Okay. Untuk pagi ini sukalah Ustaz membacakan beberapa potong hadis. Dengar suara Ustaz? No Ustaz, dengar. Dengar Jun. Minta pelajar boleh mute mute suara. Mute suara dan buka video Okey, untuk pagi ni Ustaz nak bacakan beberapa hadis yang berkaitan dengan Al-Quran lah. Yang pertama hadis berkenaan dengan istizkarul Quran ataupun hadis yang menggalakkan kita untuk mengingat ataupun untuk menghafal dan menjaga hafazan kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathalu sahibil Quran kamathali sahibil ibli mu'aqqalah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab istizkarul Quran nombor 5031. Apa maksud dia? Maksud dia perumpamaan orang yang penghafal Quran adalah seperti pemilik unta yang terikat. Jika ia menjaganya, maka unta itu tetap terikat. Namun jika ia melepaskannya, maka unta itu akan hilang. Jadi perumpamaan orang yang menghafal Quran ni macam unta. Jadi Quran itu diibaratkan seperti unta. Kalau di negara Arab ataupun pada zaman Nabi SAW dulu, unta ni benda yang sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang mahal, sesuatu yang semua orang nak. Jadi Al-Quran ini diibaratkan sebagai unta. Jadi bila unta ni, bila kita tidak ikat dia, maka dia akan lari. Dia akan lari ataupun dia akan dicuri ke ataupun akan diambil orang.
Begitu juga Quran. Quran ini perlu diikat. Kalau tak, Quran ini akan lari daripada kita, akan hilang daripada kita. Jadi bagaimana nak mengikat Al-Quran? Dengan cara kita mengulang, murajaah, mengulang hafazan Al-Quran tersebut. Ulang dan ulang, terus ulang dan ulang. Yang kedua, Ustaz nak bacakan satu hadis daripada Abu Musa Al-Ash'ari daripada Nabi SAW bersabda, ta'ahadu hadzal Quran, fawalladhi nafsi Muhammadin biyadihi lahuwa ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Hadis ni diriwayatkan oleh Muslim bernombor 791. Maksud dia daripada Abu Musa Al-Ash'ari berkata bahawa Nabi SAW bersabda, jagalah Al-Quran ini demi jiwa Muhammad SAW yang ada di tangannya, ia lebih cepat lepasnya unta dari talinya. Maksudnya dia lebih cepat lari ataupun dia lebih cepat terlepas dari terlepasnya unta dari talinya. Maksudnya Al-Quran ini kalau kita tidak mengulang dia, tidak murajaah, tidak menjaga dia, tidak membaca dia, maka dia akan cepat lari daripada kita. Jadi tiap-tiap hari mestilah kita mengulang Al-Quran. Seperti mana pesanan Ustaz Imran sebelum ni kepada pelajar-pelajar yang khatam khususnya, tak dapat tidak setiap hari kena 3 kali. Setiap hari kena 3 juzuk baca Al-Quran ataupun paling kurang 1 juzuk. Begitu juga pelajar-pelajar yang tengah menghafal Al-Quran. Mesti jaga para sabak, mesti jaga mukhtar di samping untuk menambah hafazan baru. Satu lagi hadis sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita rasa malas, kalau kita rasa malas, kita rasa lemah kat rumah, malas nak baca Quran, kita ingat hadis ni. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan yuqalu ya'ni li sahibil Quran iqra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u biha. Hadha hadisun hasanun sahih rawahu Tirmizi. Okey, hadis ni diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Akan dikatakan kepada sahibul Quran. Apa maksud sahibul Quran? Sahibul Quran ni adalah sahabat Al-Quran ataupun orang yang memiliki Al-Quran. Iaitu orang yang sering membaca Al-Quran, dan ada sesetengah ulama menyebut orang yang menghafal Quran. Sahibul Quran adalah orang yang menghafal Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran. Orang yang selalu berdamping dengan Al-Quran. Apa yang dikatakan kepada mereka? Iqra' wartaqi. Bacalah dan naiklah. Naik ke mana? Naik kepada kedudukan mereka ni di syurga. Warattil. Dan tertilkanlah Al-Quran. Jadi tertil pun maksud tertil. Tertil adalah dengan kita menjaga tajwid. Membaca Al-Quran dalam keadaan kita menjaga makhraj dan tajwid Al-Quran. Oleh itu kalau di M-Taqwas, para asatizah, ustaz dan ustazah, pentingkan tajwid ini. Bukan sekadar awak hafal. Tak apalah ustaz. Saya tak jaga tajwid pun. Saya tengah hafal ni. Saya tasmik ni. Saya nak fokus hafazan lagi. Nak fokus tajwid lagi. Macam mana? Tak boleh. Tapi disebabkan kita jaga tajwid tadi, maka bacaan kita itu menghantarkan kita ke manzilah ataupun kedudukan yang lebih tinggi di syurga. Oleh itu kena jaga tajwid kita. Tartil. Warattil kama turattil. Warattilil Qur'ana tartila dalam Quran sebut. Okey. Jadi sebagaimana kamu dahulunya mentartilkannya di dunia, kerana tempatmu di syurga ialah pada akhir ayat yang kamu baca. Jadi semakin banyak ayat yang kita baca, semakin tinggi tempat kita di dalam syurga. Semakin banyak ayat yang kita baca, semakin kerap, semakin kuantiti semakin banyak, maka kita akan dapat tempat yang paling tinggi di syurga Allah Ta'ala, insya-Allah. Jadi kalau kita malas, kita ingat hadis ni. Kita ingat hadis ni. Jadi itu sajalah daripada Ustaz. Ustaz doakan semoga program Minggu Pecutan Hafazan ni dapat melahirkan pelajar-pelajar yang lebih istiqamah, yang lebih bersungguh untuk melazimi Al-Quran, melazimi hafazan Quran, dan juga memahami isi kandungan Al-Quran serta mengamalkannya, insya-Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Adam di atas ucapannya sebentar tadi. Tanpa melengahkan masa lagi, dijemput Ustaz Dr. Haji Ahmad Zaki bin Abdul Latif selaku Mudir M-Taqwas untuk memberikan ucapan dan seterusnya merasmikan Minggu Pecutan Hafazan M-Taqwas tahun 2020. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Biasa kita ceramah ni dapat respon daripada para pelajar sekalian. Jadi ini merupakan satu budaya baru kita cakap dengan TV. Namun demikian kita yakin bahawa ini adalah satu perkembangan yang mempunyai hikmah yang tersendiri untuk kita berhubungan. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita amat bersyukur kepada Allah SWT kerana diberi kesempatan berada di majlis pecutan akhir minggu penghafazan Al-Quran bagi M-Taqwas. Jadi terlebih dahulu kita ucap terima kasih kepada pengurusi Irfan, yang kita hormati Ustaz Adam, Ustaz Amran, Ustaz-Ustaz yang lain, Ustaz Cizah, dan diucap syabas dan tahniah dapat mengadakan program ini, majlis ini. Dan juga tidak lupa kita ucapkan tahniah kepada para pelajar yang dapat meneruskan pengajian walaupun berada dalam keadaan kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan COVID-19 ini. Namun demikian, bala ini, ujian ini banyak memberi pengajaran kepada kita, terutama sekali bagi orang yang menghafal Al-Quran. Jadi bala ini sepatutnya boleh melonjakkan lagi hafazan kita kepada Al-Quran. Dan inilah masa yang sesuai untuk kita, orang kata, berkhulwat. Berkhulwat, bersunyi-sunyi dengan Allah, dengan Al-Quran. Dan itu adalah merupakan satu metod yang baik ketika menghadapi pandemik begini. Baik, saya teringat bila sebut pecutan ni, teringat saya kepada satu peristiwa yang berlaku tahun lepas, mungkin tahun ni, iaitu pecutan dunia yang bila sampai di akhir garisan itu, dia relax. Dia ingat dia dah sampai ke penamat itu. Tapi rupanya dia tak sampai lagi. Orang nombor 2 yang di belakang dia ni memang boleh mencapai nombor 1 lah. Boleh lintas. Boleh mendapatkan nombor 1. Walaupun dia berada nombor 2, tapi oleh kerana kelalaian nombor 1 ni, saya tak ingat nama apa, Goldman ke apa nama, yang siapa ingat lah. Pecutan ni, para pemecut yang dunia ni, dia relax. Akhirnya yang nombor 2 ni tolak dia dan dia kekal nombor 1.
Jadi para pengulas Sokan ni dia bertanya, dia kata kenapa kamu tak ambil kesempatan untuk menjadi nombor 1. Kamu kekal nombor 2. Kamu sanggup tolak. Tolak tu maksudnya bukan tolak jatuh lah. Tolak bagi berjaya. Pemecut yang pertama tadi. Jadi dia kata kalau aku menang pun tidak ada nilai dari segi integriti, kejujuran. Aku dilatih oleh ibuku untuk menjadi orang yang jujur. Ni orang Kristian, jujur. Walaupun aku boleh dapat menjadi juara, tetapi juara itu tidak menjadi begitu berarti bagiku. Bila orang pun tahu bahawa aku dapat nombor 1 itu bukan real, bukan sebenarnya. Jadi satu pengajaran penting bagi kita bila kita berada di akhir pengajian ini atau kita kata untuk kita buat pecutan ini, nilai yang utama dari segi amalan kita ialah kejujuran. Pentingnya kita jujur, ikhlas dalam kita melakukan suatu amalan. Kerana kita tahu bahawa sekiranya kita ikhlas dalam beramal, maka Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita, iaitu kita tidak akan digoda, akan dipengaruhi oleh syaitan. Orang yang berjaya digoda oleh syaitan ialah orang yang tidak ikhlas, orang yang tidak jujur, tidak amanah. Yang kita memang mudah sebut perkataan ikhlas, tetapi ia belum tentu betul-betul ikhlas. Apabila teruji atau mungkin mendapat sesuatu yang ada kepentingan, maka mungkin dia akan menjadi orang itu bertukar menjadi tidak ikhlas. Okey, baik. Dalam Al-Quran dalam surah Fatir ayat 32, summa awrasnal kitaba alladhina astafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Betul lah Ustaz Amran? Wa arasna, iaitu apa maksudnya, iaitu Allah Ta'ala telah mewariskan atau telah mengurniakan kepada umat Islam ini, umat yang beriman ini, dengan kitab, iaitu Al-Quran. Dan dalam menghayati Al-Quran ini ada 3 golongan disebut sini. Satu golongan yang zalimun li nafsih, mereka menzalimi diri mereka sendiri, iaitu mereka tidak beramal, mereka acah-acah, orang kata tidak menghayati Al-Quran, atau orang yang hipokrit, orang yang munafik. Munafik ni maknanya orang yang bertalam dua muka lah, di hatinya lain, di mulutnya manis macam tebu. Zalimun li nafsih, dia menzalimi diri sendiri, banyak melakukan dosa. Atau orang yang fasik, iaitu banyak melakukan dosa daripada mendapat pahala, melakukan maksiat dan sebagainya. Jadi mereka ni tetap juga dianggap sebagai orang yang mendapat kurniaan daripada Allah, tetapi mereka tidak menggunakan nikmat ini. Yang kedua ialah golongan yang muqtasid. Muqtasid makna orang yang pertengahan, orang yang
pahala dan dosa seimbang. Ini sam-samnya orang. Jadi orang yang tidak begitu istiqamah. Dia buat tetapi dia tidak istiqamah. Yang kita nak ialah di kalangan para pelajar kita, insya-Allah, dan juga para asatizah kita pun, iaitu orang yang sabiqum bil khairat, iaitu orang yang berlumba-lumba dengan Al-Quran itu, iaitu berlumba-lumba untuk menghafal, mengulangnya, sabaknya dan mukhtarnya, dan juga tafsirnya, menyampaikannya. Jadi dengan Al-Quran, kerana Al-Quran ini adalah sebagai khazanah, sebagai suatu yang menjadi rujukan utama kita. Jadi kita bila dapat menguasai Al-Quran ini dalam masa yang singkat, kerana kesungguhan kita, maka Allah Ta'ala bagi kelebihan. Jadi satu masa nanti mungkin kita akan lahir para engineer, para saintis yang hafiz, para engineer yang hafiz, para arkitek yang hafiz, para ilmuwan yang hafiz, bukan saja ustaz yang hafiz. Ustaz yang hafiz itu tidak ada perkara biasa. Jadi kita akan berusaha untuk melahirkan orang yang luar biasa. Luar biasa. Bukan orang yang ganjil, tapi orang yang biasa tapi bekerjanya luar biasa. Ketekunannya luar biasa. Maka yang dia dapat itu adalah satu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah atas ketekunan dia, sabiqum bil khairat biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itu adalah satu kelebihan yang besar. Jadi dalam kesempatan yang singkat ni, saya mengalu-alukan para pelajar sekalian dan juga para asatizah juga, masuk kita semua, untuk kita saling berlumba-lumba melahirkan para hufaz yang betul-betul menjadi model, menjadi contoh qudwah kepada umat ini. Jadi bagaimana kita lihat di setengah-setengah tempat di negara kita pun, di Indonesia sekarang ni, berbagai-bagai kaedah, metod yang digunakan untuk meningkatkan keupayaan menguasai Al-Quran ini, menghafalnya. Ada yang boleh menguasai Al-Quran 1 tahun misalnya. Ada sampai 6 bulan misalnya. 6 bulan boleh hafal Al-Quran dah. Jadi sudah tentulah ada metod yang tersendiri, kerana Al-Quran satu kitab yang mukjizatnya kita dapat menguasainya dengan kita menghafal. Jadi adakah kitab sebesar Al-Quran ni orang boleh hafal? Tak ada. Orang boleh ingat saja, menyentuh mafhum dan sebagainya. Al-Quran ni kitab yang boleh menjadikan orang itu bila membacanya boleh menangis. Bila membacanya boleh beriman. Bila membacanya jadi mujahid, berjuang. Bila membacanya boleh menjadi engineer, kan? Boleh jadi macam-macam ilmu. Boleh kata seluruh ilmu dunia sekarang ini telah dibina oleh orang Muslim saintis daripada Al-Quran. Cakaplah apa ilmu yang ada di bidang sains, dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Jadi kita tidak harus melihat Al-Quran itu hanya sebagai kitab bacaan. Walaupun nama Al-Quran itu ialah bacaan. Tapi bacaan itu adalah sesuatu yang paling basic. Umat yang maju, dia mesti start dengan bacaan. Dan bacaan itu boleh meningkat kepada kajian dan kepada inovasi, penciptaan, invention, melahirkan kemajuan yang hebat.
di abad pertengahan Masihi, tahun 700 dan 800 Masihi, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman Osmaniyah. Semua kerajaan-kerajaan ini telah melahirkan senarai yang panjang para saintis, para ilmuwan dalam pelbagai bidang. Dan kita harus tidak ketinggalan zaman sekarang ni. Jangan jadi kita umat yang ketinggalan. Walaupun ada yang Quran itu yang paling berharga ada bersama kita. Ada di dada kita. Tapi kita tidak menghayatinya. Allah betapa ruginya kita. Bagaimana Ustaz Adam sebut tadi kan, Al-Quran ni kalau kita tidak menjaganya, maka dia akan hilang macam unta. Kan? Jadi memang kena jaga dia, kena hamil, kena bawa dia, kena ingat dia, kena dia jadikan dia sebagai kekasih kita. Sebab 2-3 hari lepas dalam TV, seorang umur 76 tahun. 76 tahun, seorang nenek, kan? Dia boleh baca, dia boleh khatam Al-Quran selama 3 hari. 3 hari. Maknanya macam mana cara dia buat? Iaitu dia membaca setiap waktu 2 juzuk. 2 kali 5 dah 10 juzuk. Sehari 10 juzuk. 3 hari 30 juzuk. Itu maknanya orang 76. Bayangkan. Kita ni umur kita masih muda. Kekuatan ingatan masih kuat. Jadi kita patut mengambil kesempatan untuk membuat persiapan, persediaan untuk kita mempersembahkan kepada ibu bapa kita. Kita orang yang hafal Quran, dia menghadiahkan kepada ibu bapa dia sebagai taj. Taj ni makna apa? Mahkota. Mahkota itu, dia punya sinarannya lebih luas daripada matahari di dunia ini. Bayangkan itu mak bapak dia dapat. Bayangkan dia sendiri. Dia sendiri yang hafiz. Sudah tentulah melebihi daripada apa yang dikurniakan kepada bapaknya, kepada ibunya. Jadi marilah kita mengambil kesempatan ini untuk melahirkan generasi hafiz yang dinamik, yang maju. Kita nak M-Taqwas ni bukan saja melahirkan hafiz, tapi selepas ni alumni-nya 10 tahun lagi alumni-nya lahir dah engineer hafiz, lahirnya arkitek hafiz, lahirnya politician, ahli politik yang hafiz. Jadi semua tu hafiz-hafiz, seperti mana yang berlaku sekarang di Gontor misalnya. Di Gontor di Indonesia, mereka telah melahirkan ramai para hafiz dalam semua bidang. Bila mereka kembali ke Gontor, maka mereka telah menyerahkan diri mereka, menyerahkan kepakaran mereka untuk membangunkan Gontor itu menjadi Gontor yang maju. Malah mereka bercita-cita untuk menguasai dunia hari ini. Jadi pemimpin dunia akan datang, akan lahir daripada hafiz misalnya. Bukan satu yang mustahil. Ia boleh dicapai dengan kesungguhan, dengan ketekunan, dengan kehebatan usaha seperti mana yang kita sebutkan tadi. Saya fikir sekadar itu kot. Dah berapa minit dah ni? Belajar masalah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua urus setia yang telah menguruskan dan menjayakan program ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keberkatan dan juga memberi kebaikan yang berpanjangan kepada kita. Sebenarnya bila kita orang kata menyumbang dalam bidang pendidikan ni, hasilnya akan kita perolehi pada anak-anak, para pelajar kita, para santri kita ni. Bila mereka nanti berjaya memasuki pusat-pusat pengajian tinggi, mereka bekerja menjadi orang profesional. Itulah hadiah yang
akan dibuktikan oleh Allah kepada kita. Tapi yang lebih penting ialah kita dapat menjadi orang yang dapat pahala dan ganjaran kerana keikhlasan kita, kesungguhan kita, maka Allah Ta'ala berikan ganjaran lebih besar daripada apa yang ada di dunia ini. Wa ma fiha. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada semua dan juga saya ucapkan juga kepada semua para pelajar sekalian supaya terus gigih dan juga berusaha bersungguh-sungguh untuk maju bersama dengan Al-Quran. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan majlis pecutan Hafiz Al-Quran peringkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta mute mute. Okey. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Ustaz Zaki di atas ucapannya dan perasmiannya sebentar tadi. Baiklah.